Pulau Pinang, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Jumlah mangsa banjir di beberapa negeri meningkat setakat pagi ini dengan pertambahan bilangan mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Jumlah mangsa banjir di Johor meningkat kepada 7,112 orang di 8 daerah setakat jam 8 pagi ini. Manakala di Pahang meningkat kepada 7,603 orang setakat jam 7.30 pagi. Banjir di Terengganu pula menyaksikan 804 orang ditempatkan di PPS setakat jam 8 pagi. Gua Musang menjadi jajahan pertama di Kelantan dilanda banjir dengan 296 mangsa dipindahkan di 2 PPS. Manakala 116 orang masih ditempatkan di 2 PPS di Hulu Bernam, Selangor. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, seramai 615 orang dari daerah hilir Perak, Mualim dan Kampar di Perak ditempatkan di 10 PPS setakat jam 7.30 pagi ini. Hampir keseluruhan bandar Maran yang terletak kira-kira 70 km dari Kuantan dinaiki air susulan hujan berterusan sejak malam kemarin. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, beberapa kawasan di daerah itu turut dilanda banjir iaitu Kampung Sri Jaya, Taman Maran Jaya, Kampung Ulu Luit, Kampung Bak-Bak, Taman Maran Damai dan Felda Bukit Tajau. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat JBPM Pahang di Kuantan semalam. Beliau juga mengingatkan mangsa banjir supaya berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS apabila diarahkan berbuat demikian oleh anggota keselamatan. Beliau juga berkata lebih 900 anggota bomba akan terbabit dalam operasi sepanjang musim banjir ini dengan 89 kenderaan digerakkan. Pengguna jalan raya dinasihatkan agar tidak mengambil risiko meredah jalan yang banjir untuk meneruskan perjalanan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman Alias berkata orang ramai perlu memikirkan keselamatan mereka susulan banyak jalan yang telah dinaiki air dan aliran air deras boleh mengundang badah. Kata beliau ketika dihubungi bernama semalam. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 21 Januari 1993, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad merasmikan Persidangan Islam dan Perindustrian bertempat di Bank Negara Malaysia. Dalam ucapannya, beliau menegaskan bahawa umat Islam haruslah menjadikan bidang perindustrian sebagai satu platform untuk memperkuatkan umat dan negara-negara Islam agar mereka lebih dihormati dan lebih mampu mempertahankan diri. Beliau juga menyeru agar umat Islam membentuk sikap dan pendekatan yang sebenar-benar Islam dalam industri. Beliau turut menyatakan harapan agar persidangan yang diadakan ini dapat menentukan perindustrian yang relevan dengan Islam. Berikutan itu, pelbagai usaha dapat dilakukan bagi memastikan umat Islam memiliki dan menguruskan industri dengan lebih berkesan serta memanfaatkan agama dan umat Islam secara menyeluruh. Sesungguhnya, penguasaan dalam segala industri dan ilmu-ilmu yang berkaitan menjadikan umat dan agama Islam lebih dihormati. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa ilayka ya'udu salam فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة
دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira di mana juga anda berada saat ini. Alhamdulillah Allah rezekikan untuk kita bersama menghirup udara Isnin hari ini 4 Januari 2021. Bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Perkongsian kita bermula pukul 10 pagi ni sampai lala nanti pukul 1 tengah hari, insyaAllah 3 jam bakal bersama dengan Yati. Perkongsian kita menerusi aspirasi edisi Isnin, insyaAllah. Apapun, nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan tim Warna Pagi yang baru saja selesai tugasan mereka dalam konti bersama dengan Hazwan dan juga Sufian Amrin. Terima kasih pada mereka dan tak ketinggalan untuk bersama juga tadi awalan pembuka untuk perkongsian aspirasi hari ini. Kita telah pun bersama dengan rakan setugas di unit berita untuk perkongsian berita jam 10 pagi. Alhamdulillah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kita bakal mulakan kejap lagi perkongsian pertama kita. Tak lain tak bukan, hari Isnin hari ini kita bakal bersama menerusi Pesona Jazarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk perkongsian dalam Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah Subhanahu Taala yang ke-98 Ar-Rashid, untuk bersama dengan sahabat pendengar Allah yang Maha Bijaksana. Moga-moga apa jua situasi kita hari ini, yakin Allah Maha Bijaksana dalam mengaturkan kehidupan kita. Jadi berserah sebulat-bulatnya pada Allah Subhanahu Taala, ikhtiar sekuat-kuatnya untuk Allah kurniakan kita kekuatan melangkah dan juga meneruskan kehidupan, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita nak bersama Pesona Jazarah yang mana anda boleh ikuti juga di FB IKIM FM ataupun di YouTube IKIM, anda dengarkan terlebih dahulu Halim Ahmad dan juga Zain dengan Benar untuk sama-sama kita dengarkan. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Ya Fatah wal Hamdu As-Sahih wal Batin, yang benar itu milik Tuhan. Sudah berkali mencoba benar dalam tutur bicara, bukannya mudah terus berusaha. Walau berkali dicuba, ikhlas dalam mencari makna, semoga terus kekal istiqomah. Andai dunia hancur musnah, takkan berpaling dari yang esa. Selagi engkau mencari, pastinya engkau akan temui hakikat kebenaran sejati. Jumamu rasa bagi, benarkah kau akan pahami segala rahsia tersembunyi. Ilmu jadikan panduan, hidup benar tiada alasan, berubah jalan cari keredaan. Ketepikan keraguan, yang benar itu milik Tuhan, agar bertemu ketenangan. Andai
sedap ni nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Dalam hidup ni, semuanya ada pasangan. Kiri dengan kanan, kopi dengan susu, bulan dengan bintang. Tapi, pasangan yang paling awesome ialah plan Smart Rate 1 Postpaid dengan telefon pintar 4G percuma. Yes! Anda akan dapat telefon pintar 4G percuma serta data sehingga 70GB dengan melanggan plan Smart Rate 1 Postpaid hanya dari RM38 sebulan. Tunggu apa lagi? Layari rate1.com.my. Rate 1, back to basics. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Maksudnya, bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Muttafaqun alaih. Dua perkara yang lazim berlaku kepada kita adalah bersin dan menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah mencintai orang yang bersin dan tidak menyukai orang yang menguap. Maka jika kalian bersin, maka pujilah Allah. Dan setiap orang yang mendengar pujian itu untuk menjawabnya. Adapun menguap, maka itu dari syaitan. Maka lawanlah itu sekuat tenagamu. Dan apabila seseorang menguap dan terdengar bunyi, maka syaitan pun tertawa kerananya." Sahih Bukhari. Bersin adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang pertama di atas. Di antara sebab ia disukai adalah bersin membersihkan rongga hidung dan tekak dari habuk, debunga, bakteria dan apa-apa lain yang mungkin memenuhi rongga tersebut. Bersin juga adalah satu cara untuk sistem badan menyesuaikan diri dengan perbezaan cuaca yang berlaku secara mendadak. Oleh kerana itulah seseorang itu lazim bersin jika dia bergerak dari tempat yang sejuk kepada panas atau panas kepada sejuk. Bahkan seseorang itu juga akan bersin semata-mata dengan melihat kepada keterikan sinaran matahari. Mengingatkan banyak kebaikan bersin ditambahi dengan faktor bahawa ia adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, seseorang itu dituntut untuk memuji Allah ketika bersin dengan berkata Alhamdulillah. Kemudian, apabila kita mendengar saudara kita yang bersin memuji Allah, hendaklah kita mendoakannya dengan berkata, Yarhamukallah, yang bermaksud semoga Allah merahmati kamu. Kemudian, bagi yang bersin, dia mendoakan kembali orang yang mendoakannya tadi dengan berkata, Yahdikumullahu wa yuslihu balikum. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah di sebalik semua ini ialah terjalinnya ikatan ukhuwah dan kasih sayang sesama umat Islam. Adab terakhir ketika bersin ialah menutup mulut dan hidung dengan tangan atau kain. Pada waktu yang sama, rendahkan muka dan suara. Elakkan bersin sehingga menghamburkan air liur, menghala ke arah muka orang lain atau bersin dengan suara yang kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, baginda meletakkan tangannya atau bajunya ke atas mukanya, mulut dan hidung sambil merendahkan atau sambil menundukkan muka dan suaranya. Riwayat Abu Daud. Berbeza dengan bersin yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah tidak menyukai kepada perbuatan menguap. Sebabnya, menguap adalah isyarat pemikiran yang lalai, tumpul lagi dibuai perasaan mengantuk. Padahal seorang Muslim hendaklah sentiasa cergas, tajam lagi peka. Apabila kita menguap atau terasa hendak menguap, hendaklah kita menahannya, atau jika tidak mampu menahannya, hendaklah kita menutupnya, iaitu menutup mulut ketika menguap. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu menguap, maka tutuplah mulut dengan tangannya, kerana sesungguhnya syaitan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM 2020 memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tak jaga hubungan dengan Allah, problem yang utama. Subhanallah, solat inilah yang tak terjaga. Hubungan dengan Allah tak jaga, macam-macam problem akan diiringi dengan lagu-lagu ketuhanan terbaik di Malaysia. Umpama sebutir permata, hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harap. Terus setia bersama IKIM, inspirasi euforia Islam. Dengan perkataan syukur itu, dia menstabilkan emosi kita, menenteramkan jiwa kita, dia melapangkan dada kita, melapangkan hati kita. Bahkan bukan itu sahaja, tetapi juga dia menambah keimanan kita apabila disebut. Apabila diperakukan di dalam hati, apabila dipertontonkan bentuk syukur itu dalam bentuk tindakan, kelakuan, ibadat, kerja, kehidupan sehari-hari, dia juga meningkatkan daya potensi diri, tapi dia membangunkan daya potensi dalam diri seseorang itu kalau dia injek syukur dalam hati dia. Masjid Zahir Kedah. Masjid Zahir dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar Kedah. Dikenali juga sebagai Masjid Raja kerana terletak di perkarangan Istana Pelamin. Sebelum pembinaannya, tapak masjid ini adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Di belakang Masjid Zahir terdapat kompleks bangunan Mahkamah Syariah dan pusat pendidikan asas kanak-kanak. Masjid Zahir merupakan masjid tercantik di Malaysia dan nombor 4 tercantik di dunia. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Moorish dan Mogul. Masjid Zahir juga dihiasi dengan satu kubah utama dan diikuti 5 kubah mewakili 5 rukun Islam. Rekaannya juga mirip sebuah masjid di Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Sekarang satu perjalanan dalam sebuah kehidupan, demi untuk mengecapi hasrat murni di dalam hati. Usaha dengan doa, masanya akan tiba. Dengan restu
Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertambah tua setahun. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dan rahmati Allah dijikati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk kita berada di muka bumi ini ya. Kita adalah insan-insan terpilih untuk masih lagi diberi peluang hidup sehingga tahun 2021 ini. Bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita hadiahkan Al-Fatihah buat mereka dan pasti nanti kita akan menelusuri mereka. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang soleh dan solehah insya-Allah. Jadi sedang penonton, sedang pendengar IKIM yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita bincang nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-98. Ya, kita berjaya. Maknanya insya-Allah dengan izin Allah kita maknanya berjaya menghabiskan 99 nama Allah. Ini luar biasa ini luar biasa tau. Maknanya pengajian dan kita ambil intipati itu macam mana menyelesaikan masalah rumah tangga, Masya Allah. Ini sebenarnya satu pengajian yang sangat bagus. Tahniah kepada Hakim DJ KIT kan, yang menjadi moderator kepada perkongsian kita dan beri pendapat insya-Allah. Okey, pada kesempatan yang berbahagia ini nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-98 iaitu Allah Ar-Rashid. Ar-Rashid ni maknanya yang bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha bijaksana dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh menurunkan kebijaksanaan kepada kita manusia. Sebelum itu JKIT dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian kan, kita kena kenal dulu apakah maksud bijaksana. Apakah maksud bijaksana? Kita kenal dulu Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu. Okey. Kita kena bezakan antara cerdik dan juga pandai Apakah orang yang cerdik, apakah orang yang pandai Kita mulakan dengan orang yang pandai. Orang pandai ni adalah orang yang belajar. Hari ini kalau kita belajar, mana kita Allah anugerahkan kepandaian. Dan sebab itu dalam Islam memang satu galakan untuk belajar ni memang sangat tinggi lah. Sampai dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, tak kira lelaki ataupun perempuan. Wajib hukum dia, bukan apa sunat ke, bukan wajib hukum dia untuk kita pelajari ilmu. Sebab apa? Dengan kita belajar, kita akan menjadi pandai. Orang belajar, orang akan menjadi pandai. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran adalah untuk kita belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tapi tak semua benda kita bagus baca. Sebab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca benda-benda lucah, benda-benda yang mendatangkan maksiat tak boleh. Jadi berarti Iqra bukan semua Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mana baca benda-benda yang beri kebaikan kepada kita. Jadi maknanya orang yang belajar dia akan menjadi pandai. Kemudian orang yang apabila kita belajar, kita disuruh untuk beramal. Okey. Jadi apabila orang beramal, maknanya dia akan ada pengalaman. Orang yang ada pengalaman ini disebut sebagai orang yang cerdik. Orang yang ada pengalaman disebut sebagai orang cerdik. Belum tentu DJ KIT, orang pandai belum tentu dia cerdik. Belum tentu dia cerdik. Orang cerdik belum tentu dia pandai. Orang banyak pengalaman, dia cerdik dalam berniaga. Mungkin dia tidak belajar tinggi pun. Kurang pandai sikit daripada teori-teori perniagaan dan sebagainya, dia tak nampak mana struktur, tapi dia cerdik. Yang mana cerdik ni orang yang banyak pengalaman. So maksudnya sebab itu kalau kita tengok
Allah suruh kita beramal, berbuat sesuatu. Nabi SAW suruh kita bergerak, mendapatkan pengalaman. Sebab dengan pengalaman, seorang akan menjadi cerdik. Apa dalam hadis Nabi SAW? Nabi menyatakan bahawa man amila bima alima awrathahu Allahu bil ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Maknanya suruh kita berbuat, kan? Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, banyak Allah Subhanahu wa taala suruh kita memerhatikan. Contoh macam surah Fil, Allah kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana kami memusnahkan tentera bergajah? Tentera bergajah dia serang Madinah pada tahun 622 Masihi. 622 Masihi bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi SAW. So daripada Masihi ni 622, minta maaf, 570 Masihi. 570 Masihi 570 Masihi itu adalah tahun kelahiran Nabi SAW. Jadi beza Nabi SAW dengan Nabi Isa adalah 500 tahun 570 Masihi. Nanti itulah ketika kita bergajah. Jadi Nabi menyebutkan, tidakkah kamu perhatikan kita bergajah. Kita sudah tengok surah Mulk. Surah Mulk Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Inilah yang telah menciptakan langit itu 7 petala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak mendapati penciptaan Allah Ar-Rahman itu berpecah dan retak. Farji'il basara hal tara min futur. Kamu perhatikan kembali, adakah berlaku kepincangan? Allah sebut, Allah jadikan dunia ni maksudnya ada 7 petala. 7 petala. Saya suka kalau nak kongsikan Bagi kakak sekalian kalau daripada sudut dipanggil gravitasional, maknanya dari sudut graviti, tarikan graviti kan, memang ada 7 peringkat tarikan graviti dekat universe kita ni, dekat alam kita ni Tarikan pertama graviti kita ni adalah antara bumi dan juga bulan. Bulan dia dekatkan graviti, jadi bulan berpusing kan. Kemudian tarikan kedua adalah sistem solar kita, dipimpin oleh satu matahari. Kita ada maknanya ada planet-planet. Itu yang keduanya. Istilah ulama kata itulah langit kedua, langit pertama, langit kedua. Kemudian yang ketiganya ada dipanggil exoplanet. Exoplanet ni macam mana? Exoplanet ni iaitu selain daripada matahari kita, ada bintang lain. Bintang-bintang ni mana matahari yang lain lah. Dalam matahari yang lain ni, setiap matahari dia ada planet dia sendiri. Bayangkan dekat kita punya galaksi ni, dia ada lebih kurang 300 juta bintang ni. Maknanya ada satu bintang tu ada 8 planet, 5 planet contohnya kan. Itu maksudnya tarikan. Kemudian barulah kita punya galaksi. Galaksi kita pula dia ada kluster galaksi. Kemudian dari kluster dia, kemudian ada super kluster pula. Oh, maknanya masya-Allah kan. Jadi kau perhatikan lapisan langit sab'a samawati tibaqa. Maknanya takkan berpecah belah, retak pun lapisan-lapisan itu. So maksudnya kita disuruh perhati. Jadi dengan perhati kita dapat pengalaman. Dengan pengalaman kita akan menjadi orang yang cerdik. Okey, jadi kita tahu pandai itu adalah orang yang belajar, cerdik adalah orang yang banyak pengalaman. Dan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, gabungan di antara cerdik dan pandai inilah yang disebut sebagai bijaksana. Seorang bijaksana ni apa? Orang yang ilmu, belajarnya rajin, membaca, berguru ke sana kemari, kemudian dia banyak pengalaman. Jadi maknanya dia bukan pandai saja. Maknanya dia pandai campur dengan cerdik. Mana pengalamannya banyak. Dia tahu maksudnya dalam bidang ni apa dia punya cabaran-cabaran dia tahu. Maka gabungan cerdik dan pandai, itulah orang bijaksana. Jadi sebab bila kita bicara mengenai bijaksana ni, kebijaksanaan ni adalah gabungan cerdik dan pandai. Dan satu benda yang paling menarik kita adalah setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran Allah sebut wattaqullah
wajarkan ilmu. Okey. Baik, jadi bertakwa wa yu'allimukum Allah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ajar kamu ilmu. Maknanya setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rashid, Allah yang Maha bijaksana. Sebab itu kalau kita ni ada ilmu, kita pandai, kita ada pengalaman, kita bijak, gabungan tu kita jadi bijaksana, tambah dengan takwa, jaga sembahyang kita, jaga puasa kita, jaga akhlak kita, kebijaksanaan kita tu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa dia punya kebijaksanaan itu kan. Okey, kita berhenti rehat sebentar lagi, kita akan kongsikan ada 5 cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia. Ada 5 cara bagaimana Allah mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia, insya-Allah.
Okey, baik. Masih pada JKIT dan seterusnya kepada seluruh ibu-ibu dan akak-akak yang saya sayangi dan sebabkan kebaikan sekalian. Okey, kita mulakan balik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rasyid, Allah yang Maha Bijaksana. Okey. Jadi Allah boleh mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita belajar. Dengan belajar kita jadi pandai. Kemudian Allah suruh kita beramal dengan ilmu supaya kita dapat pengalaman. Dengan pengalaman kita akan jadi cerdik. So gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana bila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bicara mengenai bijaksana terus ya. Jadi jangan kita berangan kita nak bijaksana kalau kita tak ada, kita tak pandai ataupun kita tak cerdik ya. Sebab itu bacalah ayat Quran, bacalah hadis pasal ilmu, dua benda ni suruh bangunkan, usahakan. Dengan cara kita pandai, dengan cara kita cerdik. Gabungan tu baru jadi bijaksana. Jadi ni kita dah cerita mengenai bijaksana ya. So jadi jangan berangan ya untuk jadi bijaksana. Kadang malas untuk ilmu. Ilmu malas nak tuntut. Tidurnya banyak, maknanya main-main banyak, macam mana nak bijaksana. Jadi kita cerita dah, the foundation dah selesai. Mana pandai dah selesai, cerdik dah selesai, dah dikurniakan ada kebijaksanaan, setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah. Kita bincang mengenai bijaksana tu, iaitu ada 5 cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kebijaksanaan kepada manusia. Yang pertamanya dengan jalan ilham. Kan? Ilham ni maknanya lintasan idea yang Allah bagikan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah. Jadi maknanya ilham datang apabila ada masalah. Dan kita kata ada masalah rumah tangga, ada masalah rumah tangga. Macam mana masalah rumah tangga ni kan? Ilmu rumah tangga dah ada. Dah ikut dah 99 nama Allah Asmaul Husna dalam IKIM lah. Sebenarnya, tapi macam mana Allah kurniakan ilham. Jalan macam ini, nama macam ini, zikir begini. Itu penting maksudnya ilham, dengan jalan ilham. Ilham ni datang dengan untuk menyelesaikan satu masalah. Kita buntu, ada jalan keluar. Ini disebut dalam Al-Quran. Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Ada jalan keluar, masya-Allah. Ini yang kadang-kadang kita nak usahakan sebab semua orang ada masalah. Siapa yang tak ada masalah? Saya diuji dengan masalah, DJ kat LT diuji dengan masalah. Semua orang diuji dengan masalah. Kalau kita tak nak masalah, kita boleh pergi kat 2 tempat je kat Malaysia. Satu hospital bahagia, satu lagi Tanjung Rambutan. Dekat situ penuh dengan orang yang tak ada masalah. Kalau tak nak duduk situ, takkan ada masalah kat luar. Kecil atau besar, maknanya itu bahagian masing-masing. Kesamaan dia, masalah menyempitkan hati. Itu kesamaan dia. Dia punya beza bentuk. Bentuk beza. DJ kat IT diuji berbeza dengan saya diuji, dengan kita punya kawan-kawan diuji, dengan mak ayah kita, dengan saudara mara kita diuji. Beza mesti. Beza dia bentuk. Kesamaan dia adalah dia menyempitkan hati. Sebab ada orang kadang-kadang masalah dia tak besar. Dia kerja semut dia kerja dia. Tapi benda tu menyempitkan hati dia. Pada orang cakap, apa benda kau ni? Semut je kot. Tapi semut tu lah yang distress, depression, anxiety. Sebab kena semut. Pada kita kecil. Pada dia besar. Sebab apa? Sebab perbezaannya bentuk. Kesamaan dia menyempitkan hati. Jangan ukur masalah orang dengan masalah kita. Kesamaan dia lah menyempitkan hati. Tapi maknanya ada ilham untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang kedua, cara Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebijaksanaan. Yang kedua dengan jalan mimpi. Ya. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa kalau orang tu jaga solat dia, jaga dia punya hati dia, rapat dengan Allah, paling kurang 1/40 mimpi dia benar. 1/40 mimpi dia benar. Kalau DJ kat Yati pada hari ni, setiap kali tidur 4 kali mimpi banyak betul mimpi tu kan. Maknanya 10 hari 1 pasti benar. Paling kurang 1 pasti benar paling kurang. Dalam bab mimpi ni kita boleh tengok macam mana kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf mimpi kan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban
ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar. Ra'aitumu, maknanya dia melihat bintang, matahari, planet matahari dan bulan tu sujud. Maknanya pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bermimpi. Begitu juga dengan kisah bagi satu orang yang dia planning untuk mencuri jasad Nabi SAW. Perkara ini berlaku pada tahun 1170 Masihi. 1170 Masihi, waktu itu orang Islam fokusnya sedang fokus kepada berhadapan dengan tentera salib. Ada satu grup Yahudi daripada Maghribi, dia planning dia merancang untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW di Madinah saja. Dia menyamar jadi orang alim, duduk di Madinah saja tu. Maknanya dia tipu dah orang-orang Arab kat sana. Dia tipu dah orang Islam kat sana. Orang kat Madinah kat sana tak tahu pun dia tu hanya adalah maknanya orang yang nak curi jasad Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada satu orang panglima Islam, namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Datang mimpi kat dia. Datang mimpi Nabi SAW datang kat mimpi dia 1170 Masihi. Maknanya datang tengok aku daripada dua orang ini. Dia pun tak tahu apa maksud mimpi dia. Perancangan sedang dibuat. Orang Yahudi tu tengah gali dah lubang daripada rumah dia di Madinah tu sampai ke makam Nabi dah. Kalau ikut sirah dah nampak Sayyidina Umar, maknanya datang daripada belakang tu. Kan makam Nabi tu, makam Nabi SAW, kena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mana dah nampak kaki Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Tapi datang di Madinah, macam mana kan? Tak tahu, kita buat kenduri lah. Maknanya semua diwajibkan hadir. Semua hadir tak? Kita tanya Gubernur Madinah, ada dua orang alim daripada Maghrib tak nak hadir. Paksa dia hadir. Ketika orang ni hadir, maka Nuruddin kenal, inilah orang yang dalam mimpi tu. Okey dah, dia kata tak pertahan dia, bagi dia makan. Nuruddin dengan panglima dia pergi ke rumah. Tengok-tengok dah ada lubang. Nak curi jasad Nabi SAW. Kenapa perancangan orang Yahudi gagal? Antaranya apa? Allah datangkan dengan mimpi. Satu, cara kedua, bagaimana Allah punya kebiasaan dengan mimpi kadang-kadang. Tapi maknanya kalau kita jaga solat kita, jaga hubungan kita dengan Allah. Paling kurang hadis Nabi 1/40. Kita mimpi itu adalah benar. 1 hari mimpi 4 kali, maksudnya 10 hari itu satu mimpi yang benar. Okey. Yang ketiga macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kebijaksanaan? Yang ketiga dengan jalan kasyaf dia panggil. Kasyaf ni apa? Allah buka hijab mata ni. Kita boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Dan orang dikurniakan kasyaf ni, dia tidak dikurniakan 24 jam. Maknanya kadang-kadang Allah buka, nampak benda yang orang lain tak nampak. Ini kasyaf dipanggil. Dikurniakan kadang-kadang pada setengah-setengah orang. Allah bagi kebijaksanaan. Dia boleh tahu dan buat keputusan orang yang tak nampak. Contohnya apa? Ketika Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda adalah khalifah Islam yang berjaya, maknanya menumbangkan Rom dan Parsi. Satu hari sedang dia berkhutbah di Madinah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiba-tiba Allah buka hijab mata dia, nampak dia. Tentera Islam sedang melalui satu kawasan bukit. Tentera Rom ni nak ambush, nak serang dia. Maka ketika itu tiba-tiba wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun. Maknanya wahai orang Islam, maknanya baling kamu, jangan ikut jalan sana. Orang di Madinah terkejut, kenapa tiba-tiba Umar ni beralih topik? Rupanya Sayyidina Umar dibukakan kasyaf, bijaksana. Dia melebihi satu step daripada orang lain. Dan orang kafir nak ambush ni. Dan panglima Islam di sana, Allah bukakan hijab telinga dia. Dengar apa Umar cakap. Ini Sayyidina Umar ni. Jom kita paling di sini. Dan umat Islam terselamat daripada serang hendak orang-orang Rom ketika itu. Ini maknanya kebijaksanaan secara kasyaf. Allah SWT bagi. Itu maknanya Allah SWT kurniakan secara kasyaf. Okey, kemudian yang keempatnya, kita habiskan terus. Yang keempatnya iaitu ilmu laduni. Ilmu laduni ni macam mana? Ilmu yang disiplin ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang itu, maknanya dengan tanpa dia belajar. Tapi dengan syarat tadi dia punya basic dia, foundation dia, syarat dia, asas dia mesti orang yang rajin belajar, pandai, kemudian ada pengalaman, mana cerdik
Dan dia dah gabungkan antara cerita pada bijaksana, maka Allah bagi kelebihan yang lebih daripada itu lagi. Antaranya ilmu laduni. Ilmu laduni maknanya disiplin ilmu. Dia beza dengan ilham. Ilham adalah jawapan pada masalah. Ilmu laduni satu disiplin ilmu. Macam orang dapat contoh macam orang Islam pernah tiba-tiba mendapat satu teknologi membuat besi untuk pedang yang sangat hebat. Dipanggil Damas Steel ataupun Damascus Steel. Daripada mana orang Islam dapat campuran berbelas besi itu dilapik itu, maknanya kemudian diletakkan karbon, besi itu lebih ampuh daripada mana-mana besi di dunia. Kalau pedang orang Islam bertemu dengan pedang orang Barat, pedang orang Barat akan patah. Mereka dapat satu disiplin ilmu, ilmu laduni Damascus Steel, Damascus Steel ataupun Damas Steel. Kalau kita nak tambahkan bacaan kita tengok channel Al-Haddad, guru Al-Haddad. Al-Haddad ni maknanya guru tukang besi di kalangan orang Islam. Mereka dapat ilmu tu yang melebihi ketika zaman itu melebihi daripada orang yang lain. Dan yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebijaksanaan kepada seseorang, iaitu dengan jalan firasat. Firasat ni rasa hati. Rasa hati. Dalam hadis Nabi SAW menyebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah hari ni kan, anak kita buat hal, kadang-kadang kita Allah bagi firasat tau. Ada rasa hati. Suami kita buat hal, kita buat hal, ibu-ibu akak-akak kan. Maknanya kadang-kadang kita ada rasa hati. Saya nak tanya DJ Kak Eti sebagai wakil pendengar. Kadang-kadang pasal anak ada tak rasa hati? Ada tak rasa hati? Ada tak? Ada kan? Jadi abang, ayah-ayah sekalian kan, maknanya jangan don't mess with your wife. Kadang-kadang kadang-kadang yang anyanya ni isteri lah kena tipu lah, kena anyanya dengan jalan dia tak tahulah. Jadi penganiayaan itu Allah bagi dia rasa hati. Dia tahu, dia nak cakap petak je. Kadang-kadang jadi maksudnya abang-abang ayah sekalian, sebagai tahun baru ni kita kena ada azam baru, jangan tipu bini Okey, jadi jangan jalan firasat. Firasat tu rasa hati. Maksudnya itu kebijaksanaan. Allah Ar-Rashid, Allah yang Maha Bijaksana. Allah boleh bagi kebijaksanaan kepada kita manusia. Jadi maksudnya kita perlu menuntut ilmu, banyakkan pengalaman, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bagikan kebijaksanaan kepada apa yang telah kita usahakan. Wallahu a'lam. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya Sabi. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Emporia Islami. Baik. Okey. Itu antara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita gunakan, iaitu Ar-Rashid. Yang lain boleh Ya Alim, Ya Fatah ni Ya Fatah, Ya Wahhab. Ya Wahhab tu yang mengurniakan. Maksudnya itu antara nama-nama yang bagus kita boleh buat untuk zikir. Maksudnya untuk Allah SWT kurniakan kepada kita, iaitu
kebijaksanaan. Ada dua cara Allah SWT bagi. Pertama sekali Allah bagi secara langsung. Dipanggil secara wahbiyah. Wahbiyah ni kurniaan secara langsung. Bukan wahabiyah, wahabi lain. Itu perbahasan lain. Ni wahbiyah dipanggil. Allah Al-Wahhab. Milladun innaka antal wahhab. Wahhab tu maknanya Allah bagi secara langsung. Maknanya secara dan wahbiyah. Yang kedua, dengan jalan kita kasbiyah. Kasbiyah tu Allah lorongkan jalan yang tepat untuk berusaha. Kadang-kadang kita berusaha, kita tak tahu jalan tepat tu mana. Jadi Allah kurniakan secara kasbiyah dia, secara usaha tu jalan yang tepat. Oh, pergi jumpa ni, belajarin orang ni, belajar orang ni. Akhirnya terbuka kita kepada kefahaman itu. Wallah. Okey. Kasyaf ni Allah Subhanahu benda-benda yang ajaib ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kalau Nabi dipanggil mukjizat. Kalau orang-orang alim dipanggil karamah. Kalau orang biasa macam kita ni kat IT kan kita panggil maunah. Ini bukan al-maunah, bukan jenalik, itu bukan, ini maunah istilah dia. Dan kalau ada juga orang kafir yang dapat boleh nampak katanya. Dia panggil istidraj. Istidraj ni Allah bagi dia. Maknanya walaupun dia ingkar, Allah bagi dia. Maksudnya dengan jalan Allah murka. Atau maknanya keempat-empat cara tu kepada individu yang berbeza. Allah SWT bagi. Wallahualam. Banyak orang hati kali hari ni. Iya. Okey. Kalau kita satu mimpi, kita kena cerita pada orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Okey. Ini berdasarkan dalil ketika Nabi Yusuf mimpi kan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar. Ayah, aku nampak maknanya 11 planet, matahari dan juga bulan. Maknanya aku bilang dia sujud pada aku. Maknanya Nabi Yusuf beritahu ayah dia, Nabi Yusuf kata apa? Jangan beritahu abang-abangmu. Jangan beritahu abang-abangmu. Takut nanti ada orang yang boleh membaca dan dia iri hati kepada kita. Jadi maksudnya kalau kita ada mimpi, tanya pada orang yang ada ilmu mengenai mimpi tu. Maknanya boleh tak, jangan cerita sembarangan dan cerita macam tu. Wallahualam. Wallahualam, tapi mungkin boleh rujuk pada orang, mungkin sebagai tanda kita mimpi benda yang sama berulang-ulang, mungkin tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa antara dipanggil minan nubuwah, daripada kelebihan para nabi yang diberikan kepada umat Muhammad adalah antaranya mimpi yang benar. Tidak pernah diberi pada umat terdahulu, mana pada umat Muhammad antaranya adalah mimpi yang benar. Itu antara kelebihan para nabi yang diberikan kepada umat Muhammad. Maknanya kelebihan nubuwah itu kenabian adalah antaranya mimpi yang benar. So boleh tanya ataupun kita cuba tafsir, ataupun sebenarnya boleh beli kitab tafsir mimpi kan. Maksudnya boleh baca, boleh dalami dan boleh pelajari lah apa maksud-maksud di sebalik mimpi itu. Wallahualam. Okey, saya tak naklah petik nama-nama sekian begitu. Kita carilah sendiri rujuk kepada ustaz-ustaz yang berada di sekeliling kita, tanya pandangan dia secara personal. Okey, nanti mungkin boleh dibagi direction, jumpa orang ni ke, jumpa DJ kat Yati ke sama-sama ke. Maksudnya cari boleh. Kalau kita niat kita ikhlas, Allah akan jumpakan. Tanya, tapi kena tanyalah, kena buka mulut tanya. Maknanya orang yang faham. Wallahualam. Alhamdulillah. Seterusnya Ustaz, soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp IKIM di 0129000404. Sahabat kita bertanya soalan, okey, ramai kita terputus tapi tak apa.
Ustaz, macam mana kita nak minta amalan untuk anak yang melawan orang tua, Ustaz? Macam mana? Nak minta amalan? Kalau anak-anak rotan je. Rotan je, Ustaz. Rotan je. Biasa ni. Lawan orang tua pula. Kalau kita, betul dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa adib walada laib walada kasaban. Anak kamu 1 sampai 7 tahun bermain-main dengan dia. Adib walada kasaban 7 sampai 14, itu time kita nak memang bertegas dengan dia, ajak ilmu, ajak adab. Wasahibu sab'an. Dan 14 tahun ke atas jadikan dia kawan. So anak-anak ni kena tegas, kena tegas. Dan kita kena didik dia. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan bahawa layan anak kamu 1 sampai 7 macam raja. Macam raja. Anak layan macam raja ni maksudnya apa? Kan raja tu kan orang sediakan. Dia kita sediakan makanan yang bagus-bagus untuk anak, pakaian yang bagus-bagus untuk anak. 7 hingga 14, layan anak kamu tu seperti tentera. Tentera maknanya apa? Disiplin, tegas. Maknanya kena ikut peraturan, ajar dia adab, ajar dia ilmu. Kemudian 14 tahun ke atas, layan dia macam kawan. Kita raikan kematangan dia. Jadi kalau dia kata dalam lingkungan umur bawah 14 tu, kena tegas sikit lah. Kalau perlu rotan. Rotan yang tidak memudaratkan daripada mak ayah. Jadi kalau yang di atas tu doakan lah. Doakan. Doa kepada Allah SWT didik dan terus bimbing dia. Wallahu alam. Masya Allah, Alhamdulillah. Ramai ni orang letak anak umur 13 tahun ke atas macam nak didik dan sebagainya. Ustaz dah terangkan tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Kita dah sampai hujung-hujung Ustaz untuk pertemuan kita pada minggu ini. Mungkin di hujung ni Ustaz berikan sedikit kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Ilmu kat tuan-tuan sekalian Okey, hidup kita perlukan ilmu. Okey, so dalam Islam kita disuruh untuk belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa mimani la yata'allamani. Ada 2 jenis mim, 2 jenis golongan tidak akan dapat ilmu. Yang pertama al-mustahi, al-mustahi orang yang malas orang yang malas, dan al-mutakabbir orang yang sombongnya ilmu. Al-mustahi orang yang malu ataupun orang malas dan juga orang yang sombong dengan ilmu. Ilmu ni jangan berhenti belajar. Makin banyak kita tahu, makin banyak kita tak tahu sebenarnya. So belajar dan terus belajar. Kemudian